Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Subjek GGGF 6243, Kecergasan Jasmani Lanjutan. Saya Ahmad Tirmizi bin Ahmad Kamil, P112444 akan membentangkan tajuk Latihan Plyometrik dalam sukan tenis semasa fasa persediaan umum. Gambar menunjukkan ilustrasi permainan tenis tanah oleh Raja Henry sekitar tahun 1500. Sukan tenis telah lama dikenali di dunia ini. Pengenalan sukan tenis. Sukan tenis adalah sukan yang menguji kerja keras, disiplin, kepintaran dan kesungguhan atlet. Sukan tenis adalah sukan yang tidak bersentuhan. Keperluan asas sukan tenis ialah raket dan bola tenis. Sukan tenis boleh dilakukan secara individu, lelaki atau wanita serta berpasangan, lelaki, berpasangan, wanita atau berpasangan campuran. Sukan tenis adalah sukan popular di dunia ini. Sukan tenis pernah dimasukkan di dalam sukan Olimpik seawal tahun 1896 hingga 1924. Dan sukan tenis kembali ke sukan Olimpik pada tahun 1988. Badan pengelola sukan tenis di dunia ialah International Tennis Federation (ITF) yang ditubuhkan pada tahun 1913. Manakala di negara kita Malaysia, badan pengelola ialah Lawn Tennis Association of Malaysia atau LTAM atau Tenis Malaysia. Kejohanan utama tenis antara negara ialah Keller Davis untuk lelaki dan Billie Jean King Cup atau dikenali sebagai FedEx Cup untuk wanita. Kejohanan utama sukan tenis di dunia yang dikenali sebagai Grand Slam ialah Australian Open, French Open atau Roland Garros, Wimbledon atau The Championship dan US Open. Gelanggang tenis. Gambar menunjukkan gelanggang tenis. Terdapat 4 jenis permukaan gelanggang tenis iaitu tenis keras, tanah liat, rumput dan kapet. Dalam prinsip latihan sukan tenis, intensiti, ulangan, kekerapan, progres, pengkhususan, variasi, lebihan beban dan keselamatan perlu dititik beratkan. Faktor latihan. Gambar menunjukkan piramid faktor latihan. Asas pada latihan yang utama ialah latihan fizikal, diikuti latihan teknikal, latihan taktikal, dan latihan psikologi dan mental. Dalam membina sesuatu model latihan, ini adalah kriteria-kriteria yang perlu dititik beratkan. Menggunakan pemerhatian dan data saintifik, mengenal pasti atlet, menghasilkan jadual latihan dan mengaplikasikan jadual latihan kepada atlet untuk mencapai prestasi puncak dan penambahbaikan jika perlu. Okey, untuk latihan plyometrik, alatan yang biasa digunakan ialah berat badan sendiri seperti larian lutut tinggi, lompat sebelah kaki, bola segar atau medicine ball, bola segar berpasangan overhead throw, side throw, dan plyo ball untuk latihan lompatan ketinggian. Objektif latihan adalah untuk meningkatkan kuasa dinamik otot yang terlibat, meningkatkan keupayaan aerobik dan anaerobik, meningkatkan daya tahan kederasan otot dan daya tahan otot yang spesifik, meningkatkan kelajuan dan kekuatan otot. Data atlet saya ialah seperti Tentera Muhammad Gaddafi bin Hasrul berusia 23 tahun. Terdapat juga komposisi tubuh serta ujian kecergasan yang telah dilakukan. Periodisasi latihan untuk setahun di mana sasaran ialah separuh akhir Sukib 2022. Prestasi semasa ialah finalis tenis UPF 2021. Program latihan kitaran meso ini di fasa persediaan umum dan fokus pembentangan saya ialah
pada kitaran makro minggu keempat. Program latihan kitaran mikro pada minggu keempat fasa tidak umum, latihan plyometric, di mana latihan dipilih ialah medicine ball, close central, medicine ball, open central, step board serta plyoboard jump. 10 ulangan sebanyak 3 set. Latihan bebanan, barbell chest press, squat, deadlift, overhead barbell press serta barbell row. Latihan jeda, 100 meter, lari 100 meter, berlari perlahan. Latihan lita, jumping jack, push up, high knee run, sit up, squat jump, shoulder tap, side lunges, mountain climbing, calf raise serta spider climbing. Minggu keempat juga terdapat latihan psikologi, meletakkan sasaran, goal setting serta motivation. Dan rehat aktif yang dicadangkan ialah berenang. Latihan plyometric. Objektif utama latihan plyometric ialah bagi meningkatkan kuasa dan pengekalan kekuatan eksplosif. Latihan plyometric dilakukan dengan menggunakan berat badan sendiri atau alatan seperti kotak pelbagai ketinggian dan bola segar. Aplikasi latihan plyometric ialah setelah atlet mencapai tahap kekuatan optimum untuk mengelakkan kecederaan kepada tendon dan ligamen. Latihan plyometric yang dipilih ialah medicine ball, cross central, medicine ball, open central, step board, plyometric jump. Latihan dilakukan plyometric pada minggu keempat dilakukan pada hari Selasa dan Khamis. 10 ulangan sebanyak 3 set, kiri dan kanan. Rehat antara ulangan ialah 30 saat. Rehat antara set ialah 1 minit. Kadar nadi semasa aktiviti ialah 60 hingga 80% daripada kadar nadi maksimum, di mana kadar nadi tidak kurang dari 120 semasa rehat. Aplikasi latihan plyometric adalah berdasarkan pukulan forehand dan single backhand dalam sukan tenis. Medicine ball throw, close stand seperti ditunjukkan di gambar raja. Dimulakan dengan di depan dan kedudukan sedikit tertutup. Kaki dominan, kaki depan dan sedikit ke kanan. Lakukan putaran dan balingan. Pergerakan dilakukan di bahagian kiri dan kanan. Okey, seterusnya latihan plyometric fasa-fasa kejayaan. Medicine ball throw, open stand. Asalnya sama tetapi kali ini pada atlet menghadap jaring, seperti menghadap jaring dan melontar ke hadapan. Latihan plyometric semasa fasa persediaan, satu lagi step board, menggunakan mimik pergerakan sukan tenis di mana satu kaki di atas, satu kaki di bawah. Pusingkan badan dengan bahagian antara satu unit ke arah depan dengan meletakkan kaki kanan di atas step board atau plyboard dan kaki di bahagian luar atau kaki kiri terapung. Ulang dengan pergerakan sebelah kaki lagi. Okey. Dan terakhir plyometric box jump. Permulaan digunakan tanpa memegang apa-apa dan seterusnya menggunakan dengan memegang raket. Jadi kira-kira satu kaki di hadapan kotak lebar, bahu, perkaan kaki. Dari posisi melompat dengan kedua-dua kaki serentak ke atas kotak. Dan melompat semula ke lantai. Dan diulangi sehingga ulangan selesai. Okey, faktor ergonomik dalam sukan tenis. Contoh raket, bahan yang digunakan untuk membuat raket. Termasuk tali, kasut sukan tenis yang tahan, haba, ringan dan sejuk memudahkan pergerakan di dalam gelanggang tenis serta pakaian tenis, pakaian yang mudah kering, serat peluh dan ringan yang sesuai dengan keadaan sukan tenis yang biasanya dilakukan di kawasan luar, outdoor. Contoh raket, baju dan kasut yang digunakan oleh atlet. Okey, nutrisi. Fasa latihan umum, fasa latihan spesifik, fasa pertandingan, fasa transisi, karbohidrat, protein dan lemak berdasarkan nisbah persentage peratus. Atlet disarankan untuk mengamalkan diet pemakanan seimbang dengan kadar penggunaan tenaga. Atlet ditekankan untuk mengamalkan pemakanan yang variasi kepelbagaian sumber makro dan mikro dan makan secara sederhana dan makan sedikit-sedikit untuk menggalakkan thermal effect iaitu
pengambilan tenaga, penggunaan tenaga yang lebih efektif dalam badan kita. Dan semasa latihan pliometrik, karbo, protein, fat, nisbah 50, 30, 20. Pemakanan sebelum latihan, semasa latihan dan selepas latihan. Atlet disusun jadual pemakanan sebelum. Adalah fungsi menghalang aktif rasa lapar, mengekalkan tenaga kepada otot semasa latihan dan pertandingan. Tinggi karbohidrat, rendah lemak dan protein serta sekurang-kurangnya 240 ml air atau jus buah. Semasa latihan, makanan yang mempunyai indeks glikemik yang sederhana ke tinggi semasa sukan, berhenti berjalan dan endurance untuk meningkatkan prestasi dengan mengekalkan glukosa kepada otot yang aktif. 30 hingga 60 gram karbo, lebih kurang anggaran 120 ke 140 kalori setiap jam. Dan selepas latihan, badan paling efisien menyerap dan menyimpan tenaga dalam bentuk glycogen semasa 4 hingga 5 jam selepas latihan. Atlet perlu mengambil jurus selepas latihan atau pertandingan dalam jangka masa 30 minit untuk mengekalkan tenaga dan pemulihan. Pengantar kelakar berdalih mengisi semula glycogen simpanan dengan mengambil snack nutrisi dan makanan tinggi indeks glikemik. Untuk psikologi atlet, psikologi ini menurut Henry ialah tahap minda individu memberi kesan secara langsung terhadap prestasi. Tubuh badan pula bertindakbalas terhadap pemikiran individu. Antara latihan yang dirancang ialah latihan pemanasan mental, mental warm up, rutin relaxation, self-talk. Contoh self-talk, saya boleh lakukan, saya boleh menang, saya boleh, dan menggalakkan satu aspek positif. Imagery, membayangkan ketika pertandingan dengan atlet yang hebat untuk menyerap tekanan. Fokus kepada pengawalan drill dan semangat berpasukan. Okey, sekian saja pembincangan saya. Terima kasih.